Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Banyak-banyak syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk kita menikmati kehidupan sehingga ke saat ini, yang mana telah siang tadi kita penuhi mudah-mudahan dengan perkara-perkara yang bermanfaat, dengan kerja-kerja yang mana kerja-kerja itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak ganjaran dan balasan, insya-Allah, amin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita akan teruskan dengan atur cara kita seperti biasa, iaitu untuk membaca suratul Mulk pada setiap malam sebelum tidur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ia sebagai satu amal ibadah daripada kita, yang mana insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita insya-Allah di alam kubur nanti, itu utamanya insya-Allah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabil karim wa alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Hajah Siti Zaliha Rusli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kesihatan dan keafiatan berpanjangan insya-Allah, amin. Jadi marilah kita bersama-sama membaca suratul Mulk dari ayat pertama hingga ayat yang ke-30 diselangi dengan terjemahan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa bagi membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu. Dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Hamidah, Kak Hamidah sihat ya, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kesihatan buat Kak Hamidah dan kita semua insya-Allah, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Belum apa-apa lagi saya dah rasa tekak sakit. Allahu Akbar. Sekejap minum air sekejap. Baru 6 ayat kan. Baru 6 ayat tekak sakit dah. Tulang balik ayat ke-6 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung sedang ia menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghayzi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul, pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mereka menjawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran, lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami, yakni sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama sahaja keadaannya kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di ceruk rantaunya, di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula. Sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Ngantuk tu dah sampai, ngantuk dah sampai. Allahu Akbar. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta melenyapkan kamu di bawahnya? Am amintum man fis samaa'i an yursila alaikum hasiban
فستعلمون كيف نذير. Atau patutkah kamu merasa aman, yakni tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan Rasul-Rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun, bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri dari kebenaran. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tersungkur di atas mukanya, boleh mendapat hidayah? Atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus rata? Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Kenapa muka gambar Ustaz keras? Kenapa muka gambar Ustaz keras? Dekat sini nampak clear lah. Lain dekat sini nampak clear, tak tahulah. Mungkin dekat tempat Puan Musitah Mat mungkin
Boleh cuba restart line tu, ataupun cuba keluar lepas tu masuk semula. Macam tu Okey, kita sambung ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka yang ingkar itu berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar? Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi amaran dan ingatan yang terang nyata. Falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Kemudian apabila datangnya kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim. Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku sebagaimana yang kamu harap-harapkan, atau ia memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya? Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Tegaskan wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Hanya Allah lah yang dapat mendatangkan air dan manfaat dan mudarat. Hanya Allah lah yang dapat mendatangkan rezeki kepada kita jika sekiranya seluruh rezeki, seluruh air, seluruh benda-benda nikmat yang kita rasakan ketika ini di dalam dunia, Allah Subhanahu Wa Taala nak tarik semula, maka tak ada orang lain dah boleh datangkan manfaat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya berhasrat untuk tidak memanjangkan bicara pada malam ini, kerana ternyata malam semalam mengantuk, malam ni pun ngantuk juga. Semalam mengantuk lagi teruk rasanya, tapi malam ni adalah baik sikit lah, tapi still rasa mengantuk.
kalau kita berdoa tambah juga, kalau kita berdoa sebenarnya ada baiknya kalau kita berdoa tu dalam keadaan alfa tu macam mana, antara sedar dengan tak sedar, mengantuk. Rasa lagu Didi tu macam mana, mengantuk nak tidur mana, tu boleh kan? Jadi kalau nak berdoa, elok doa dalam keadaan macam mengantuk. Sebab tu kita digalakkan, disyorkan untuk buat solat tahajud, doa dalam solat tahajud, buat solat hajat untuk malam Jumaat. Masya-Allah. Alhamdulillah, sama-sama Kak Siti Zaleha Rusli, terima kasih juga kerana sudi bersama dengan saya dalam live ini. Dan tadi saya nak tekankan apa tadi? Sebab itulah kita digalakkan untuk solat tahajud, bangun pagi pukul 3-4 pagi kan, bangun solat tahajud. Sebab ketika tu mata kita ngantuk, kita punya minda ni, kalau kita membaca doa dan sebagainya, maka dia akan jatuh di bawah minda separuh sedar. Minda separuh sedar, bukan dia bawah sedar, minda separuh sedar. Jadi bila dia duduk dalam minda separuh sedar ni, menurut kajian lah, bohong kajian tu bohong lah saya. Jadi menurut kajian, kalau kita buat sesuatu ataupun kita fikirkan sesuatu, ataupun kita bayangkan sesuatu dalam keadaan minda bawah sedar, insya-Allah benda tu dia akan jadi kenyataan. Macam itu. Afwan Ustazah rupanya. Sama-sama. Terima kasih juga. Syukran jazilan wa jazakallahu khair. Wa jazakillahu khair. Jadi itulah dia. Kalau kita nak doa, biar kita antara sedar dengan tidak. Macam mana nak buat? Kalau kita dalam keadaan sekarang, dalam keadaan sedar ni, macam mana kita nak pergi kepada dia panggil keadaan alfa ni, macam mana? Caranya adalah dengan menarik nafas 3 kali. Tarik nafas, tahan dalam 3 saat, lepas. Tarik nafas, tahan, lepas. Tarik nafas, tahan, lepas tu baru berdoa. Macam itu, insya-Allah. Boleh cuba. Lepas ni siapa nak cuba boleh cuba. InsyaAllah doanya tu lebih cepat mustajab, insyaAllah. Mudah-mudahan lah agar apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohonlah di-sharekan ataupun di-tag rakan-rakan yang ada di luar sana, insyaAllah. Sehingga itu kita tawakufkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Tuan-puan punya jasa Allah Subhanahu wa taala lah sahaja yang dapat membalasnya. Saya tak nak balas, tak cukup duit saya nak balas. Jadi Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat membalasnya. Mudah-mudahan apa yang paling penting, kita semua terselamat daripada siksaan azab kubur, kerana kubur itu adalah jambatan kepada akhirat. Kubur itu adalah tingkap kepada akhirat. Jadi kalau dalam kawasan tingkap kita, dalam kawasan jabatan kita selamat, insya-Allah dekat akhirat nanti pun insya-Allah kita akan terselamat. Sehingga itu saya tinggalkan dahulu tuan-puan dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tidur jangan lupa baca doa. Assalamualaikum, bye bye.